Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung malam ni. Untuk tadabbur kita masuk surah 1 surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama sekali kita sama-sama bacakan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca surah Fatihah dulu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ini kita setelah bincang tentang ta'awuz pada awal dulu. A'udzubillah minasyaitonir rajim, kemudian bismillah, kemudian tiga pujian kepada Allah, iaitu daripada ayat 2, 3 hingga 4. Itu puji-pujian kepada Allah, daripada makhluknya lah, kita yang baca surah Fatihah tu. Jadi kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian kita sebut lagi Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah juga daripada kalimah itu sebenarnya. Kemudian kita sebut lagi Alhamdulillah Maliki Yaumiddin. Itu 3 ayat yang tajuk Alhamdulillah tu sebenarnya sampai ayat 4 tu adalah daripada tajuk Alhamdulillah, yang kita baca surah Fatihah. Sebab tu Maliki bagi bawah, Ar-Rahmani bagi bawah, Ar-Rahimi bagi bawah. Semuanya kaitan dengan Alhamdulillah, sama dengan Allah yang selepas Alhamdulillahi Allah bagi bawah. Kemudian ayat yang kelima, barulah setelah kita panjat pujian kepada Allah dalam surah ni, barulah datangnya apa? Allah perintah kita pula supaya kita ni buat aku janji kepada Allah. Iaitu 2 perkara lah. Pertama, kita serahkan kita ni hak Allah kepada Allah lah, iaitu iyyaka na'budu. Di hak Allah yang cipta kita ni adalah apa? Kita kena jadi hamba-Nya sungguh-sungguh. Iyyaka na'budu, tak boleh jadi yang lain, melainkan hanya semata-mata ibadah, mengabdikan diri. Segala hidup kita ni adalah hamba. Ingat, walaupun kita ni kedudukan sebagai raja, kita tetaplah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, raja segala makhluknya. Kemudian setelah itu barulah Allah nyatakan hak kita pula, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Dan juga hak Allah juga, kita tiada tempat lain yang kita patut minta tolong melainkan hanya kepada Allah. Dan hak kita sebagai hamba-Nya adalah apa? Allah akan kabulkan permintaan kita. Allah sahaja yang boleh tunaikan permintaan kita. Baik, ini 2 perkara yang besar dalam surah Fatihah. Inilah pokok isi kepada suratul Fatihah. Kalau kita baca ni, isi utama ni, kepala dia sebenarnya ayat 5 tengah-tengah tu. Itu
Itu perjanjian kita dengan Allah. Baik. Seterusnya setelah itu, aku janji kita doa. Doa kepada Allah. Ini kita akan minta ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdi ini kita perkataan ihdi daripada perkataan. Jadi kita tengok ihdi ni, dia asal daripada ni hada. Hada ni maknanya petunjuk lah. Petunjuk. Petunjuk. Sekarang ni untuk kata kerja dia. Ini kata kerja. Mana keseluruhannya mana petunjuk kan. Ada Yahdi. Ini makna dia lebih tepat. Allah memberi ditunjuk oleh dia. Yang ini makna dia memberi ditunjuk. Kemudian yang kita selalu sebut dan kita letak dalam nama, kadang-kadang anak pun kan ada orang nama ni. Nama dia apa? Hidayah. Hidayatan. Inilah dia punya. Kalau dalam kamu tiga ni, hidayatan, baru kita boleh cari makna-makna lain, baru jumpa yang ini semua. Tapi kena cari ni dulu, baru jumpa. Ni kata akar dia panggil root word. Kalau sini kata akar. Hidayah ni maknanya petunjuk lah. Petunjuk. Okey. Ini segi bahasa lah. Jadi ini kata perintah. Ihdi di sini kata perintah. Jadi adakah kita perintahkan Allah? Ya, ini kata perintah. Kita apa yang sebut kata perintah ni? Kita. Tunjukilah oleh engkau. Jadi kita perintah engkau. Siapa engkau? Iaitu Allah. Jadi bila perintah daripada makhluk kepada Allah, dia bukan nama kata perintah lah. Bukan fi'il amar, tapi dia doa. Dia nama dia doa. Fi'il amar tapi dalam bentuk doa. Ihdi ni doa lah maknanya. Jadi kita dah faham ini adalah doa kita kepada pencipta kita Allah. Okay, ihdi. Tak boleh ni. Kalau saya buat dengar. Okey. Jadi ihdi dari segi bahasa, istilah makna hidayah ni dalam Quran ada banyak makna. Hidayah dalam Quran ada berbelas-belas makna. Berbelas-belas makna lah. Jadi makna dalam surah ni, Fatihah ni, antaranya yang saya nak sebutkan di sini tiga lah. Jadi ihdina, nah ni siapa? Kami. Cuba terjemahkan. Ikut saya. Tunjukilah oleh engkau akan kami. Itu makna dia. Tunjukilah tu kita punya sebut doa kita, minta tunjukilah. Siapa yang kita minta tunjukkan kita? Engkau. Siapa engkau? Allah. Allah tu engkau. Kita minta Allah tunjuk kepada siapa? Kami ni ramai kita semua. Hamba Allah yang ramai ni.
Jadi makna ihdina selain makna dia dari segi istilah, dia terbagi kepada 3 makna. Pertama disebut arsyid. Dia kena faham dulu baru kita tahu doa ni. Pertama, makna pertama dia arsyidna, ini makna pertama. Jadi kalau kita doa, tunjukilah kami, tunjukilah kami. Asal kenapa doa minta petunjuk saja? Tak dapat lagi kah? Jadi sebab ada makna dia tersendiri dalam makna tu. Jadi ihdi ni maknanya arsyidna. Apa arsyidna? Arsyid dia maknanya bimbing atau pimpinlah kami. Bimbinglah kami, ini makna pertama. Bimbing. Pertama makna bimbing ataupun pimpin. Dulu kita faham dah. Sekarang ni maknanya bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta Allah pimpin kita, minta Allah bimbing kita kepada jalan yang lurus. Dan bila dah dapat bimbingan Allah, dah Allah pimpin ke jalan yang lurus ni, yang kedua, makna yang kedua dia apa dia? Alimna pun boleh juga, banyak lah makna dia. Tapi saya nak ambil satu lagi makna wafiqna. 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 Wafiqna ni maknanya apa? Wafiqna ni beri taufik. Jadi taufik. Beri taufik kepada kami. Apa makna taufik? Apa makna bimbing ni? Taufik ni maknanya rasa nak buat, mudah nak faham. Taufik ni apa? Masih nak buat. Wafiq maknanya macam dia cukupkan sesuatu tu. Benda dah ada tapi belum berfungsi, jadi dia laksanakan sesungguhnya sampai berbaloi benda tu, sampai dapat makna benda tu lah. Dan tu taufik ni maknanya adalah amalan, lebih kepada amalan. Bimbing arsyidna ni maknanya beri keterangan. Ni dua perkara. Bimbing pertama apa ni? Kita minta Allah kita beri kita keterangan tentang petunjuk itu. Apa ni mana? Mudah, beri keterangan. Keterangan, bimbing ni. Yang taufik ni apa? Minta Allah apa dia? Buka hati kita untuk laksanakan. Setelah faham, pelaksanaan ni jadi mana lebih ke pelaksanaan. Contoh dalam Quran ni Allah sebut wajahidu fi sabilillah, berjihadlah kamu, berkorbanlah kamu, berjuang. Apa nak buat? Dah faham dah, okey kena buat ini. Nampaknya saya kena serahkan harta ini. Semua buat ke tidak? Yang dengar ayat tu nama Nabi kat Madinah tu. Contoh Allah perintah keluar perang Uhud, kena keluar. Semua buat ke ada yang tak buat? Ada yang tak buat, ada yang tak buat, ada nak duduk. Nampak? Dia dengar, dia faham tak apa perintah tu? Faham. Tapi dia sanggup tak nak korban? Tak sanggup. Dapat taufik tak? Tak dapat. Itu taufik. Nak laksana ke belum tentu lagi. Ramai orang tahu tapi belum tentu sanggup tak dia berkorban. Itu taufik. Jadi kita minta Allah buka jalan yang lurus, itu taufik. Kita nak amalkan pula. Kadang-kadang orang ni sekadar tahu tapi jadi sebagai hanya pengetahuan, tapi bukan amalan. Jadi ilmu ni tak cukup tanpa amalan. Okey. Dah dapat ni, dah sanggup buat. Apa lagi nak satu lagi? Yang ketiga. Yang ketiga yang kita sangat perlukan dari Allah, iaitu apa? Sabitna. Sabitna. Sabit ni apa? Teguhkan. Teguhkan. Teguhkan kami. Ni nama dia kalau dalam Islam ni apa? Istiqamah lah.
sampai kita dijemput Allah. Kita dah dapat dua ni dah ni, tapi nak kekal je belum tentu kekal. Jadi kita minta Allah tabbitna. Itulah mana ihdina je. Kalau lengkap maknanya ni sempurnalah. Bila kita faham. Kali faham kan, ini istilah bahasa dia. Jadi kita sebut ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, pimpin kami, berilah kami keterangan apa itu jalan yang lurus. Berilah kami taufik pula bila kami dah faham ni jalan yang lurus itu apa nak buat ni. Kesanggupan untuk berkorban, itu taufik. Kesanggupan untuk melaksanakannya. Dan berilah kami keteguhan hati untuk kekal. Sebab nak laksanakan ni nak ada ujian pula lagi. Untuk apa? Menyebabkan kita surrender balik kan. Dan korban-korban tengok-tengok rugi pula. Contoh orang perang tiba dah nak mati pula. Sayang tu bukan mudah nak jaga benda tu. Nak korbankan benda yang kita ada. Lepas tu kita rasa macam rugi pula lepas tu dah buat tu. Tu nak dapat istiqamah bukan mudah. Di tiga benda ni lah. Makna apa? Ihdina, ihdi, tunjukkanlah kami, bimbinglah kami. Berilah kami taufik, teguhkanlah hati kami di atas jalan yang lurus ini. Jadi bila kita faham yang ini, kita jelas, kita tengok apa itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kita buka surah pertama, surah 36. Yasin ayat 61. Lampu satu. Luksab ya. Dalam satu. Hendaklah kamu semua mengabdikan diri kepada aku sebenar-benarnya. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni apa? Jalan menjadi hamba Allah, melakukan segala perintah Allah. Macam mana jalan nak jadi hamba Allah ni? Boleh tak kita jadi apa, contoh pekerja, hamba ni juga pekerja lah kan, ada majikan lah, tapi tak tahu pun dia punya syarat-syarat dia. Tak jadilah. Mesti ada benda yang dilarang, ada benda yang disuruh buat. Oh, jadi hamba. Begitulah maknanya mengabdikan diri. Kita jadi hamba Allah. Jadi sekarang Allah ada letak panduan macam mana jadi hamba ku. Jadi nak jadi hamba Allah, kena ikut apa yang Allah benarkan saja. Tak boleh kita dengan rasa-rasa, kena ada panduan. Dan Allah letakkan panduan itu. Sebab dalam ayat ni, hadza siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Okay. Dalam surah 3 ayat 51 pula, Ali Imran. Ali Imran. Ali Imran ayat 51. Ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Innallaha rabbi wa rabbukum. Hadza siratun mustaqim. Hadza siratun mustaqim. Ini tegas lagi satu. Sesungguhnya Allah itu Rabb yang mencipta, memerintah, mentadbir segala-galanya urusan kamu semua. Hakikatnya yang kita buat ni, kita rasa kita uruskan urusan kita, betul tak? Tetapi hakikatnya Allah yang uruskan. Paling mudah sekali apa dia Allah uruskan? Kita nak buang air, cukup dah. Nak buang air, siapa yang uruskan urusan itu? Kita boleh kontrol sendiri? Tak. Walaupun kita punya tu, kita punya perut sendiri ni, kita nak buang air, siapa yang uruskan? Allah. Kalau Allah kata tahan, tak, jadi penyakit dah duduk hospital, tak boleh buang lah. Allah tu Rabb maksudnya. Segalanya apa dalam kawanan Allah sebenarnya. Katanya begitulah. Jadi kita kena cari asbab saja. Kita ni hidup nak cari sebab ni, nak dapat rahmat Allah. Jadi innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah ini Rabb kepada aku dan juga kamu semua. Jadi fa'budu, maka dah tahu benda ni, maka hakikatnya sedarlah diri kamu itu siapa. Abdikanlah diri kamu benar-benar kepadanya. Abdikanlah kepada Allah ini. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi kita faham sekarang ni, aslinya apa makna jalan yang lurus? Kita minta ni jalan menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, selayaknya sebagai hamba, sebagaimana yang Allah sendiri redha, Allah sendiri nak kita ikut itu. Itulah baru betul hamba Allah. Baik, cuba tengok pula. Sebab itu Allah dah beri kita ni apa? Satu panduan. Allah dah beri satu sibrah, satu acuan. Nak jadi hamba aku dah beri satu acuan. Allah sebut acuan ini adalah acuan terbaik. Tak ada acuan lain lagi dah, melainkan acuan daripada Allah sendirilah yang paling baik. Itulah sebut, itulah hamba ku Allah kata. Cuba buka dalam surah 2 ayat 178. Surah Al-Baqarah ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. Wa man ahsanu minallahi sirran. Wa nahnu lahu 'abidun. Wa nahnu lahu 'abidun. Sibrah Allah. Ini mudhaf fi'il ni. Sibrah maknanya apa? Acuan nak. Acuan, sibrah. Satu benda yang tak boleh ubah. Kalau kek tu dia letak dalam acuan tu, betul blur lah jadinya keluar. Itu nak beri sibrah, acuan. Mol tulis. Jadi sibrah, acuan daripada Allah ini. Dan Allah tanya, wa man ahsanu minallahi sibrah. Jadi sibrah ta tu dia bagi fathah. Sibrah ta perkataan sibrah dia baris sibrah sibrah ta ni. Tapi dia duduk depan sekali kan, dia starting ayat, dia pemula ayat tu. Pemula ayat patutnya sibrah tu, tapi dalam ayat ni sibrah ta, sebab dia maf'ul yang mutlak. Sebab ada benda yang masuk sebelum dia. Apa perintah Allah? Isbir, carilah engkau sibrah Allah, ambillah engkau sibrah Allah. Tu maksud dia. Wajib kita ni cari apa? Ambil sibrah Allah, acuan Allah. Itu je yang terbaik. Jadi hamba Allah betul-betul, ambil acuan aku. Jadi dalam tanya, wa man ahsanu minallahi sibrah. Siapa yang lebih baik daripada Allah sibrah ni? Dan baru Allah sebut, wa nah, siapa yang ambil acuan aku ini, itulah dia orang yang mengaku apa? Wa nahnu lahu 'abidun. Dan kami
adalah orang-orang yang mengabdikan diri semata-mata kepada lahu, padanya. Itulah betul hamba Allah. Siapa yang ambil acuan Allah. Sekarang ni kita dapat acuan Allah, kita kena ambil acuan Allah. Macam mana pula? Okey. Jadi acuan Allah, siapa acuan Allah? Allah dah sebutkan dalam ni. Untuk orang yang beriman ni, surah 33 ayat 21. Ayat 21. Kuatkan. 33 ayat 21. Muka surat 320. Faham 320. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kana yarjullaha wal yawmal Wa dzakarallaha katsiran. wa dzakarallaha katsiran. Benar-benar pasti telah datang kepada kamu, telah ada pada kamu, milik kamu, lakunya milik kita. Siapa? Contoh untuk kita ni fi Rasulullah, pada diri Rasulullah itu uswah. Uswatun hasanah, contoh, contoh teladan yang terbaik, contoh yang terbaik. Juga mana dia qudwah, qudwah. Kita jadikan Rasul ni sebagai qudwah, contoh kita. Inilah dia contoh terbaik, inilah acuan terbaik yang kita nak ikut. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Jadi apa uswatun hasanah Nabi ni, Rasul ni, dia dapat menjadi uswah kepada kita yang terbaik ini hanya kepada siapa? Liman kana yarjullah, hanya dapat pada orang yang benar-benar beriman kepada akhirat, yakin, takut nasib dia dan harapkan kebaikan di sana. Dia tak nak sikit pun disentuh neraka, dia takut benda tu. Dia hanya orang yang begini dapat apa? Dapat ikut uswatun hasanah, dapat apa? Menyerap uswatun hasanah dalam diri, dapat menghayatinya. Jadi dan juga wal yaumal akhir, dan juga hari akhirat, dia takut ketika saat itu tiba untuk dia. Dan wa zakarallaha katsiran, dia lebih banyak apa? Mengingati Allah. Dengan apa? Mengingati kalam Allah. Okey. Jadi ini tentang Rasul. Jadi si buah Allah ni terbaik adalah Rasul. Jadi apa Rasul ni? Bila sahabat tanya, apa akhlak Rasul? Macam mana kita nak ikut Rasul? Rasul tak ada dalam kita dah, kan? Nak jadi contoh macam mana? Adakah kita kena cari serban Nabi juga dan sebagainya untuk itu saja? Ataupun Nabi tinggalkan sesuatu yang boleh menyelamatkan kita? Jadi bila ditanya, Aisyah tanya, Nabi ni macam mana? Apa akhlak Nabi sahabat? Aisyah sebut apa? Kana uluhul Quran. Akhlak baginda ini adalah Al-Quran. Begitu juga dalam surah tengok surah berapa? Surah 68 dah tadi. Surah 68 Al-Qalam ayat 4. Akhlak bagi dia ni apa? Al-Quran. Yang dalam surah 68 ayat 4.
surah Allah ni Rasulullah yang mana akhlaknya apa? Kana Al-Quran. Berapa macam A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung, yang terbaik, azim, yang paling terbaik sekali. Baik. Sebab itulah, jadi Nabi ni dia dapat jadi terbaik sebab apa? Dalam ayat yang sama, yang surah Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Iaitu apa? Allah bagi Nabi nikmat. Iaitu apa nikmat Nabi dapat? Nabi dapat wahyu. Itu nikmat dia, maksud dia. Sebab itu dalam surah ni, surah Al-Qalam. Qalam ni adalah makhluk yang menulis wahyu itu yang pertama Allah cipta. Itulah dia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Dan dipilih seorang satu makhluk yang Allah muliakan dengan terpilihnya beliau baginda ini, maka Allah muliakan dia. Allah turunkan baginda ini wahyu itu Quran ni yang asalnya di Lauh Mahfuz, yang dijaga oleh malaikat yang mulia itu, diberi wahyu ini kepada Nabi. Dan ini dari akhlak yang agung yang tercipta, yang muncul daripada wahyu tersebut. Sebab itu dalam surah 42, dekat surah 42 ayat 52, ya, ayat 52. Surah 42 ayat 52 kan. Surah 489. 489. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Tengok ayat ni, perhatikan. Wa kadzalika, dan demikian itulah Allah nak muliakan Nabi ini. Auhayna, kami wahyukannya, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, ruhan min amrina. Ruhan di sini roh daripada Quran ini. Roh ini, roh di sini maknanya Quran. Roh ada banyak makna. Ada makna Jibril. Dalam ni ada sebut makna Jibril yang bawa Quran, sebab Jibril Ruhul Amin. Dalam surah lain, Ruhul Amin yang membawa turun, nazala bihi Ruhul Amin, yang turun bersama Quran ini, iaitu Ruhul Amin, itu Jibril bawa Quran turun wahyukan kepada Nabi. Jadi di sini roh itu Quran kan, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Min amrina, daripada siapa? Bukan dia bawa suka-suka turun, tapi Allah sendiri yang pilih ayat mana yang patut turun. Selepas ada perintah, okey sekarang ini, baru dia Jibril bawa turun. Bukan dia suka-suka pilih, ambil. Tidak, tak boleh sentuh pun, melainkan bila Allah perintah baru boleh sentuh. Itu. Jadi yang pertama turun perintah apa? Iqra sampai ayat 5. Itu baca dengan nama Allah, Tuhan Rabb yang menciptakan. Jadi kemudian kita tengok, ma kunta, tidaklah engkau wahai Muhammad sebelum ini tadri mal kitab,
engkau tahu apa itu kitab. Nabi ni tak tahu pun tentang kitab sebelum ini, tentang wahyu sebelum ini. Walal iman, dan tak ada apa makna sebenar iman itu. Iman, apa iman yang rukun 6 ni? Sebelum Nabi dapat wahyu ni, bagi dia juga manusia biasa yang mencari kebenaran. Dan tak dapat tidak, Nabi dapat kebenaran melalui apa? Wahyu. Nabi dapat jalan yang lurus melalui wahyu. Kita dapat jalan lurus melalui apa? Kalau kita tak perlu wahyu, dapat? Nabi dapat jalan lurus melalui Al-Quran, Allah wahyu kat dia. Sebelum ni ma kunta tadri ma kitab walal iman, tak tahu mana kitab dan iman. Kita rasa senang je, tanpa pedulikan wahyu ini, rasa dapat petunjuk. Bayangkan, begitu. Ayat ni yang jelas ni. Kemudian walakin tetapi ja'alnahu nuran, kami jadikan ianya wahyu ini sebagai cahaya, nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang kami berikannya kepada siapa yang kami kehendaki daripada kalangan hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau benar-benarlah, engkau lah apa dia? Yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dengan Nabi dapat Quran, Nabi lah berada di atas jalan yang lurus. Jadi kita tak dapat tidak, inilah jalan yang lurus. Al-Quran, Rasul, itu jalan yang lurus. Betul Allah tegaskan ayat seterusnya, liksi Allah sama dengan Siratullah, Siratillah. Itu yang ayat tu. Kita baca ayat yang ke-53 terakhir. Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ala ila Allahi tasirul umur. Apakah jalan yang lurus itu? Ni jawapan dia, siratim mustaqim. Sungguh engkau benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Cuba tengok, siratim mustaqim pada apa? Bawah. Okay. Kemudian sirati itu, siratilah ayat seterusnya pada apa? Tol. Bawah. Sepatutnya kalau mubtada dia balik depan. Sebab apa dia balik bawah? Sebab dia badal, dia menerangkan apa itu jalan yang lurus. Itulah jalan Allah, yang kepunyaannya lah apa yang di langit dan bumi. Nampak di sini. Dan ingatlah kepada Allah lah kembalinya segala urusan kamu. Itulah jalan yang kita nak. Jalan daripada yang Nabi ajarkan, iaitu Quran ini. Baik. Sebab itulah bila kita tengok dalam ayatnya, Allah kata Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi apa yang kita jadikan alasan? Allah tak pilih saya. Nanti boleh tak ke akhirat nanti Allah tak pilih saya? Nak buat macam mana? Bukan. Allah sebut manusia ni diciptakan, inna hadainahu sabila. Surah yang ni kita selalu baca pagi-pagi. Imma syakiran wa imma kafuran. Surah apa? Al-Insan. Kita, surah tentang kita. Allah sebut sesungguhnya kami dah tunjukkan kepada mereka ini semua jalan ini, jalanku ini. Allah tunjuk kita ni, semua dah ada tunjuk. Semua tahu tentang Quran. Kita boleh cuba Quran ni. Semua tak ada masalah sebenarnya dengan Quran ini. Semua boleh dapatkan ilmu dari Quran. Tetapi Allah kata imma, kita boleh pilih optional, sama ada syakiran, kamu nak bersyukur dengan betul-betul belajar ini, ataupun kafur, kamu nak kufur, kamu tak perlu diikan ni. Itu saja, kita sendiri yang pilih. Jadi bila kita syukur, kita ikut redha Allah. Bila kita kufur, itulah dia orang yang Allah tak nak lah. Dia sendiri pun tak nak pilih jalan Allah. Kita sendiri tak perlu pilihkan Quran. Macam mana Allah nak bagi kita petunjuk? Kita boleh baca kitab lain dengan faham sungguh-sungguh, tapi kenapa Quran kita ambil? Jadi Allah nak pedulikan tak? Tak lah. Cuba tengok dalam surah 50, surah 5 Al-Ma'idah, ayat 15. Ayat 15. Surah 5 ayat 15, 16 kita baca. Ini jawapan dia. Kalau orang yang kata itu jawapan dia, jawab dalam ayat ni. Ni syarat dapat tunjuk. Tengok surah 5 ayat 15 hingga 16. Jadi dia menyalahkan Allah. Bukan surat 110. Surat
Jadi kita baca tu ayat 15. Ayat 15 tu cerita golongan yang ahli kitab dulu, yang dah dalam kitab, sama ada dia nak syukur atau kufur, nak pilih tak. Dan juga golongan selepas ahli kitab, iaitu kita pula. Kita ni ayat dia di bawah pula. Ayat 15 kita ambil yang hujung, qad ja'akum. Dari ayat qad ja'akum, ikut saya baca. Jumpa? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi qad benar-benar pasti, tahqiq maknanya membenar, benar-benar. Tak boleh dengan orang kata ini tipu. Jadi benar-benar telah datang kepada kamu daripada sisi Allah itu cahaya, iaitu Nabi ni, wa kitabun mubin, yang membawa kitab yang jelas keterangan dia ni tentang cara nak jadi hamba Allah. Sebab tadi apa makna kita minta di dalam surah Al-Masakin ni, apa dia? Ma'budu ni, abdikan diri. Kita jadi hamba Allah, jadikan abdikan diri, jadi hamba yang sebenar-benarnya. Dia ada jalan dia. Maka Allah kata benar-benar telah ada jalan itu. Jalan jadi hamba Allah dah ada dah. Itu apa? Melalui nur wa kitabim mubin ini. Cahaya yang Rasul dah jelaskan, dah bawa ni, melalui apa? Kitab yang jelas keterangannya dalam ni. Okey. Jadi dalam ayat 16 dia baca, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Kita baca sikit-sikit. Jadi yahdi bihillah. Jadi nampak yahdi apa? Ihdi, tunjuklah, kita minta ni semua. Jadi dia memberi petunjuk. Siapa dia? Allah. Dia memberi petunjuk. Bihi apa? Maknanya ada benda tu. Bihi, dengannya, dengan apa? Dengan Al-Quran ini. Dengannya lah Allah beri petunjuk. Kita nak petunjuk dengan apa? Allah dah beri dengan Quran lah dapatnya. Yahdi bihi, yahdi bihillahu, dengannya lah Allah memberi petunjuk. Siapa? Kepada siapa? Dapat? Ada man sebetulnya, nampak? Manittaba. Man tu maknanya huruf syarat. Syarat. Siapa saja, siapa yang buat ni, iaitu kepada siapa? Orang yang ittaba'a ridwanahu, yang mengikut keredaan Allah. Allah puas. Siapa yang nak ambil petunjuk dengan Quran, melalui Quran inilah Allah redha. Siapa yang ikut redha Allah, dapatlah dia. Itulah kita pilih jalan syukur, Allah redha lah, dengan pilih Quran ini sebagai jalan hidup, tunjuk. Kita sungguh-sungguh ambil ilmu dari Quran ini supaya jelas nak beramalkannya macam mana Nabi sebutkan. Jadi masalahnya macam mana kita dapat dalam Quran? Dekat tak kita dengan Quran ke jauh? Jauh lah kita dengan Quran. Sebab apa? Kita dah diselewengkan apa? Makna dia Quran ni. Diselewengkan apa dia? Iaitu dengan perangnya fikiran. Acuan Quran dialihkan kepada acuan lain. Apa perang ni? Dia bukan perang kita dengan pedang dah. Syaitan ni, orang kufar ni, dia perang dengan ilmu. Iaitu apa? Dialihkan umat Islam pada bahasa lain. Bahasa muslimin dulu Arab. Sebut Quran ni, baca ayat ni kau takwa, baca terus takut, terus tak jadi kan? Dia boleh tahu. Tapi hari ni tazkirah dari Quran ni tak dapat meresap dalam jiwa muslim dah. Sebab apa? Mereka dah tak dapat mampu untuk capai makna lagi dah. Tak faham dah tazkirah yang paling hebat yang Allah sendiri beri pada kita untuk betulkan hati ni. Tak dapat dah. Jadi payah. Sebab itu muslim ini mana-mana pun lemah kita. Sebab gagal dah nak menghayati ni. Nak menghayati kenapa? Kena faham, kena dapat benda tu. Jadi hari ni manusia rasa hiburan dia bila dia rasa rusing, apa yang dia cari? Untuk menenangkan hati, lagu kan, main game ke budak-budak hari ni ke, siapa-siapa lah, TV, tengok cerita movie dia boleh gelak. Dengan Quran dia tak boleh menangis, tak boleh gelak. Dengan cerita syurga tak boleh rasa seronok. Dengan cerita neraka dia tak rasa apa-apa, tak rasa takut. Sebab dia tak faham dah. Habislah. Begitu. Jadi siapa yang ikut keredaan Allah, Allah akan beri apa? Subulas salam, jalan-jalan Islam, jalan-jalan selamat di dunia nanti. Dan yang kedua,
Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dan dengan Quran ini jugalah Allah akan keluarkan manusia ni, mereka ni semua daripada zulumat ilan nur, kegelapan yang sebelum ni mereka ni. Kegelapan apa pertama? Dolalah kepada hidayah, dulu mereka sesat, tak dapat petunjuk. Jahiliyah, dulu jahil kepada apa dia? Hikmah, dapat ilmu. Begitu dalam Quran lah. Daripada dulu syirik kepada tauhid, dan macam-macam lagi. Baik. Kemudian wa yahdihim ila siratim mustaqim, yang ketiga, dan Allah memberi petunjuklah dengan Quran ini juga kepada jalan yang lurus. Setakat ni jelas tak kita minta ni? Ni kita kena minta. Sekarang ni kita kena usaha buat apa bila dah nampak ni? Ni belajar Quran, ambil semua-semua, fahamkan. Jadi kita jangan risau, saya dah macam lambat, tidak. Sahabat Nabi dulu Quran turun berapa tahun? Lama? 23 tahun. 13 tahun kat Mekah, 10 tahun Madinah. Surah paling panjang turun bila? Al-Baqarah. Di mana? Selepas berapa tahun? Selepas 13 tahun. Turun Al-Baqarah ni di mana? Di Madinah. Habis 13 tahun sebelum ni ada sahabat yang tak dapat surah Al-Baqarah, tapi dia meninggal, tak sempat nak hafaz. Macam mana keadaan mereka? Dapat syurga ke tidak? Dapat. Ukuran Quran ni di sisi Allah dengan manusia ni, kita ni, bukan pada banyaknya ayat yang kita sebut tapi tak buat apa-apa, tak faham. Tapi pada satu ayat, amalkan. Satu ayat difahami sungguh-sungguh kerana menghayatinya dan amal terus. Tengok Sumayyah syahidah pertama, masa tu wahyu turun baru tahun pertama je diwahyukan. Masa tu surah apa yang baru turun? Oh, surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas tu surah Al-Muzammil, sikit je surah tu. Habis 2000 ayat